Hai, bertemu lagi kita dalam topik air dan larutan. Kali ini kita akan membincangkan topik komposisi air. Sebelum tu jangan lupa subscribe cikgu. Okey, air ialah sebatian yang terdiri daripada hidrogen dan juga oksigen. Sebatian ni merujuk kepada dua jenis unsur yang bergabung secara kimia. Unsur yang terdapat di dalam air adalah unsur hidrogen dan juga oksigen. Kalau kita tengok gambar rajah di bawah tu adalah gambar rajah bagi satu molekul air. Molekul air terdiri daripada H2O, iaitu hidrogen ada 2, oksigen ada 1. Jadi nisbah hidrogen terhadap oksigen adalah 2:1. Kalau soalan tanya nisbah oksigen terhadap hidrogen pula 1:2. Kita ingat H ada 2, O ada 1. Okey, seterusnya kita tengok pula. Air dapat diasingkan kepada unsur-unsurnya. Okey, air ni kita dapat pecahkan unsur oksigen dengan hidrogen dia. Jadi saintis menggunakan cara inilah untuk memecahkan unsur-unsur tersebut. Okey, jadi proses ini dikenali sebagai proses elektrolisis. Jadi menggunakan kaedah inilah saintis boleh gunakan oksigen dan hidrogen dalam industri. Okey. Oksigen berada, okey, kita tengok terminal positif. Terminal positif kalau dekat switch tu kita tengok dekat sel bateri kita tu. Okey. Positif yang panjang, okey. Positif dikenali sebagai anode, negatif dikenali sebagai katod. Okey. Elektrolisis air merupakan proses pemisahan air kepada hidrogen dan juga oksigen menggunakan tenaga elektrik. Okey. Dalam proses ni, asid sulfurik cair digunakan untuk mempercepatkan aliran elektrik. Okey, kita tahu air merupakan bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Cuma air ni bahan yang boleh mengalirkan elektrik yang lemah, tidak cepat. Jadi kita nak mempercepatkan aliran elektrik ni, kita titiskan asid sulfurik cair. Okey. Pada akhir eksperimen tu, kita akan dapati oksigen akan dinyahcaskan di anod. Okey, anod. Kita tengok anod. Anod tu positif. Kita ingat oksigen ni anak. Oksigen ni gas yang baik. Jadi anod. Anod. Jadi oksigen ni terhasil di anod. Negatif pula katod akan menghasilkan gas hidrogen. Kalau kita tengok gelembung gas yang terhasil tu dalam gambar rajah tersebut, bahagian hidrogen ruang untuk udara dia lagi besar berbanding ruang udara untuk oksigen, di mana hidrogen menghasilkan 2 nisbah berbanding 1 nisbah oksigen. Sebab tu kita tahu H2O, H merujuk kepada hidrogen ada 2 bahagian, oksigen ada 1. Hidrogen di negatif, oksigen di positif, iaitu anod. Hidrogen katod, oksigen anod. Okey, kita tengok seterusnya macam mana saintis nak menguji kehadiran, nak tahu gas yang terhasil di anod tu gas oksigen. Jadi saintis menggunakan kayu uji berbara. Kayu uji berbara tu akan menyala terbakar. Okey, apa kalau kita gunakan kayu uji menyala? Kalau kita gunakan kayu uji menyala diuji dengan kehadiran oksigen di anod tu tadi, kayu uji menyala akan terbakar lagi marak sebab oksigen ni membantu pembakaran. Okey, dekat katod iaitu gas hidrogen yang terhasil. Jadi kita gunakan kayu uji menyala yang terbakar tu. Okey, kayu uji menyala akan terpadam dan menghasilkan bunyi pop yang halus. Okey, sebab hidrogen ni tidak membantu pembakaran, tapi dia boleh menghasilkan letupan. Jadi gas hidrogen ni digunakan dalam buat bahan bakar untuk roket, menghasilkan tujuan yang tinggi, letupan. Okey, kalau kita tengok hidrogen, kalau kita gunakan kayu uji berbara untuk hidrogen, apa kena jadi? Kayu uji berbara tidak akan menghasilkan apa-apa kalau diuji dengan gas hidrogen. Sebab tu kita kena gunakan kayu uji menyala, baru kita nampak kayu uji menyala tu terpadam dan menghasilkan bunyi pop. Okey, sampai situ sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi kita pada topik yang seterusnya. Ciao, cincau. Assalamualaikum.